hari-hari kebesaran di dalam Islam, iaitulah Maulidur Rasul, yang mana tahun ni kita disambut dengan cacian dan makian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi paling kocik bagi kita ni, doalah dalam hati kita supaya semua yang dilaknatullah tu ditunjukkan akan kebenaran dan kebesaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita diam ya. Ya, jangan kita diam ya. Tapi tak perlulah kita nak menjorit-jorit, nak pergi ke jalan-jalan tu dah, tak payah. Doa dalam hati tu. Sebab itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, hendaklah kau kasih akan diri aku lebih daripada diri kamu sendiri tu. Kalau kita tak berdoa, kita tak minta benda tu, makna kita tak kasih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jauhlah kita daripada syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya? Jauh kita daripada dia. Malahan untuk kita mendapat keistimewaan di yaumil kiamah besok tak apalah. Apa dia keistimewaan di yaumil kiamah besok? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, di akhirat besok aku ada satu topik special. Tanya dia sahabat, apa dia? Itulah Telaga Kautsar. Siapa yang boleh dapat? Dia kata golongan yang boleh dapat ini adalah golongan orang-orang yang kasih dan rindu kepada aku, tapi tak pernah berjumpa dengan aku. Dia tak pernah jumpa dengan aku, tapi dia sayang dan kasih dan rindu pada aku. Orang-orang inilah yang akan diberi air Kautsar, yang mana sekali kita minum, kita takkan dahaga lagi sampai bila-bila. Ya, wallahu alam. Jadi kita rabutlah benda ni. Ini peluang sebenarnya. Bila ada cacian dan makian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni, peluang bagi kita nak menunjukkan sifat kasih sayang kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jangan kita kecoh dengan Covid je. Takut Covid tu macam takut entahlah. Kau takut mantu pun tak, takut apa pun tak. Ya, tapi semua tahu itu benda tu tak perlu kita takutkan. Ya, wallahu besok start PKPD kan? Besok. Dah, dia kata besok tu semalam tadi. Jadilah insya-Allah. Jadi kita sambung balik muzakarah kita muka surat 50 kan? Ataupun tajuk baru, ikhlas adalah jiwa amal ibadah lahiriah. Itu tak dengar apa dah? Muka surat yalah. Masih banyaklah tanda orang. Ni. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Tuan Bilal. Gambaran sebahagian daripada sifat arif billah. Cerita ni tajuk ni nak bagi tahu kita macam mana kita nak kenal orang arif billah, bukan nak jadi arif billah. Ya, tajuk dia ni macam mana kita nak kenal dan macam mana pengiktirafan. Maknanya apabila kita nak kenal tu, yang arif billah ni dia bukan diri dia kenalkan, tak. Orang kenalkan dia. Orang yang ada ilmu, orang yang ada amal boleh kenal siapa dia arif billah. Tapi masalah dia masalah kat sini itulah dia. Ya, ulama dah cakap dah, hanya wali yang mengenal wali. Kau kenal arif billah, kau arif billah lah tu. Ya, arif billah ni maknanya kenal. Arif ni mengenal dengan sebenar-benar. Arif mengenal dengan sebenar-benar. Baik, kita sambung ya. Apabila nombor satu tu kan, penjelasan kalam hikmah ini adalah sebagai berikut. Apabila seseorang telah demikian kenalnya kepada Allah,
artinya telah demikian dalam makrifahnya kepada Allah, maka berhajatnya kepada Allah bukanlah sewaktu-waktu, tetapi menerus dan berkekalan. Ini dikatakan apa ni? Auqat. Dia kata daimun auqat. Berterusan waktu. Auqat ni waktu. Daim berterusan. Dia tak pernah lupa dengan Allah Ta'ala. Sentiasa dia ingat Allah Ta'ala dalam apa bentuk? Dalam qauli ke, dalam fi'li ke, dalam qalbi ke, ya, berzikir dengan mulut ke, berzikir dengan tangan, tak kira lah, tak kira. Dia sentiasa ingat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apabila orang ini telah dirasuk dengan sifat-sifat Allah Ta'ala, maka dunia ini umpama bangkai bagi dia. Seperti mana Rasulullah kata, dunia jifatu man talabaha fa huwa kilabun. Dunia ni macam bangkai kata. Siapa yang kerja bangkai ni dia anjing. Kasar bunyi tu. Tapi nak macam mana Nabi cakap kan? Hal keadaan ini disebabkan kerana orang tersebut telah begitu kenal pada hakikat dirinya dan telah begitu kenal pula kepada hakikat sifat dirinya, iaitu kepapaan dan berhajat dalam segala hal kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini sifat hamba. Ya, sifat hamba. Tidak berhajat kepada hamba ni dia tak minta. Dia tak minta, dia terima je. Apa dia beri dia ambil lah. Ini hamba. Tak pernah nak berarti kata tak ada dengan Tuhan lah. Begitulah yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala kepada kita. Itu pasal kita kena arif dengan dia, kita kena tahu apa kehendak dia. Sebab satu yang dia nak kita lunaskan tu, kita bagi, dia bagi kita 10. Dalam satu hari kita ni, daripada pagi subuh tadi kita berjaga, kau buatlah pokok nak kau dah. Dan tak kisah dah. Kau buatlah, diberi kebebasan kepada kita. Tapi sampai masa itu semayang lah. Itu yang dia nak. Jangan kau bagi apa-apa alasan dan perbaiki lagi. Contoh kita ni orang Melayu ni, dia memang terkenal dengan waktu maghrib Waktu maghrib dia sentiasa nak berjemaah waktu lain, tak ada dah. Zuhur kosong, asar kosong. Kan? Maghrib dia bekerja. Datang maghrib tu selalu orang dah qamat. Sentiasa tu perbaiki yang tu. Semayang dah, baiki banyak. Datang sebelum orang qamat. Baiki lagi, datang sebelum orang azan. Baiki. Macam itulah yang dia nak, yang Allah Ta'ala nak. Bukan dia kata ini kau datang pakai sorban besar, besok pakai sorban lagi, kau orang jubah lagi hendak. Tak ada, bukan tu. Macam surau ni lah Menjaga surau ni bukan dengan membesarkan surau. Apa guna besar, apa guna mewah, apa guna hebat kalau tak ada orang? Yang mana Allah Ta'ala nak? Maka kita akan nampak mana dah ini orang yang dia khabar arif ni. Ini yang dia khabar arif, dia tahu apa yang Allah Ta'ala nak. Bukan dia buat apa yang manusia nak. Ya? Macam apa yang terjadi sekarang ni pasal penghinaan Rasulullah. Tengok tak kat mana negara-negara Arab ataupun negara-negara yang apa tu, di pulau betul barang-barang Perancis ni. Kan? Berterak-terak awak Perancis ni dia letak ke tepi dia sepak kan. Terbang Cina dah tu.
Kita buat sembahyang hajat pun tak nak. Tak kira lah kau buat ke rumah kau buat ke surau kau, buatlah. Ini Nabi kita. Saya dulu pernah sekali saya pergi ke Iran. Dekat Tehran, dia ada dia punya pasar lambat Bazazing nama dia, macam kat Mekah Marina. Lalu ke situ saya nak beli apa ni? Lighter apa nama yang terkenal tu? Zippo ni US punya. Saya masuk ke situ, memang ada kodai. Dia ambil Zippo dia campak je. Dia campak pam. Baru pergi. Kau nak pergi berapa, pergilah tu. Punya ponci dia barang US ni. Tapi kita lah pening kepala. Ya, kita lah pening kepala, nak ambil ke tak kan. Dia benci. Macam apa ni? Apa ni nama tu? Curut. Cubic Havana dengan US punya curut. Jauh nak beza Curut US ni 10 sen dia jual. Cubic Havana ni dalam 10 dolar sebatang. Benci. Kita pun kalau tak ada apa pun kebenci kita kepada orang yang mengutuk Rasulullah ni, jadilah ya. Tak payahlah banyak-banyak dah. Allah. Yani dia darinya adalah ciptaan Allah. Okey. Ditentukan dalam segala hal oleh Allah, dirinya lemah dan lain-lain. Maka dengan demikian ia akan mengenal Allah yang Maha Agung dalam gambaran Maha Suci. Dengan demikian pula ia mengenal sifat-sifat Allah yang Maha Besar dan lain-lain. Tengok ya, dalam mana-mana kitab tauhid, dalam mana-mana kitab usul, dia mesti kata sifat. Apa sebab Tuan tengok daripada 20 sifat tauhid, sifat Allah Ta'ala itu dia bahagi-bahagi sifat salbi, sifat salbiah, sifat ma'ani, sifat ma'nawiyah dan sebagainya. Kenapa dia bagi-bagi rupa-rupa kat situ tu 20 tu semua Allah Ta'ala punya, tapi sebahagian dia bagi ke kita. Kau kenal lah mana aku bagi ke kau tu, dia kata. Daripada mana? Kaunuhu muridun. Telah adalah ia itu berkehendak, Allah Ta'ala. Telah adalah ia itu berkehendak. Dia letak itu fi'il madhi, fi'il yang telah berlaku. Kenapa dia kata telah? Sebab dia dah bagi ke kita. Maka berkehendak kita itu adalah berkehendak Allah. Sebelum kita berkehendak, dia dah berkehendak dulu daripada kita. Itu maksudnya. Begitu jugalah dengan yang lain-lain. Kaunuhu qadirun, kaunuhu sampai kepada kaunuhu mutakallimun. Kaunuhu bila kita jumpa ya kaunuhu tu, itu kita punya. Kita punya amanah yang disuruh jaga elok-elok supaya kita jangan mungkir dengan amanah Allah. Maka bila kita tahu kita pinjam amanah Allah, kita ni diberi oleh Allah, jagalah. Bila kehendak kita tu, pastikan kehendak kita itu tidak tergelincir daripada hukum agama. Jangan mencuri. Janganlah mencuri. Kalau berlaku sekalian perkara-perkara yang mungkar, yang tidak direstui oleh Allah, ada dua perkara yang kena tanam dalam kepala otak kita. Pertama, Allah Ta'ala suruh kita bertaubat. Dia sayang kita lah tu. Dia sayang kita. Nombor dua tu dah kita ni hamba yang dah lupa siapa diri dia, yang berlagak macam tuan.
Kita ni tuan-tuan dalam sehari tu biar adalah masuk sikit paling tidak dalam sembahyang kita jadi hamba. Yang masalah sekarang ni kita mengaku kita hamba mulut. Hati macam mana? Sorah tak ke Allah? Sorah tak? Qauli kita macam percakapan kita tu sorah tak? Fi'li kita macam mana? Serlahkan kehambaan kita itu ketika kita bersolat. Jangankan kata luar solat, dalam solat pun kita sombong dengan Allah Ta'ala. Mana kita nak ambil ilmu ada tu? Tak sombong nama tu. Macamlah kita dah tahu bona solat ni apa benda Apa salah orang Arab panggil solat, orang Melayu panggil sembahyang? Tak nampak kau beza Solat ni benda yang bukan paksaan tuan-tuan. Diletakkan dalam hukum supaya kita ikut. Adakah kita sembahyang ni kita ikut hukum? Cubalah kita tanya diri kita balik. Cek balik elok-elok. Supaya kita jangan tergolong dalam golongan orang yang sombong di dalam ibadah kita. Kalau dalam ibadah kita dah sombong, tak ada guna dah tuan. Tak ada guna dah. Ya. Nah, cerita bab balasan orang tak sembahyang ni dalam neraka ni saya paling banyak Saya rasa tiap-tiap kali kuliah ada ustaz-ustaz bercakap pasal neraka kan. Tapi tak ada siapa yang takut ada. Tak ada siapa yang takut ada. Siapa yang nak ambil iktibar? Tak ada. Dan arifillah macam mana nak khabar arifillah? Kan? Man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Son yang benar rahsia qana diri kau, qanalah Tuhan. Makna banyak pada kita ni tak qana diri kita sendiri. Banyak yang tak qana Tak apa bandung kita buat atas dunia ni. Ya? Kesusah mana man arafa. Siapa yang qana diri, qana Tuhan Susah benar kau nak kena diri sendiri. Susah benar kau nak kena diri sendiri ni tuan oi. Bukan kata nak kena, nak fikir tentang diri sendiri pun payah. Apalah dan buat ini hari dah. Ya Allah, apa rahsia ini hari ni? Ya Allah, kenapalah dan datang ke surau ini hari ni ya Allah. Pernah tak kita nak fikir diri kita? Nak fikir diri kita pun tak payah. Apatah lagi nak kena. Ya, apa lagi kita nak kena. Allah hai. Kenapakah orang arif ini sentiasa berhajat kepada Allah? Tidak putus dan tidak berhenti. Sebabnya ialah kerana dia melihat seluruh ini yang ada di dalam alam dunia ini keseluruhannya tidak berlepas dari kuasa Allah Subhanahu wa taala. Seorang arif itu merasakan pula bagaimana sangat perlunya ia kepada Allah dalam mengatasi segala sesuatu yang dihadapinya. Demikianlah perasaan mereka dan demikianlah penghayatan batin mereka. Justru itulah pula pada orang arif tidak bisa lekang dari mereka keberhajatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Berhajat dia kepada Allah Ta'ala sebab apa? Sebab dia kata man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Bukan. Dia kata syuhudul wahdah fil kasrah, syuhudul kasrah fil wahdah. Dia pandang banyak dalam satu, dia pandang satu dalam banyak. Dia tak nampak lain selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Dia pandang semua itu semuanya bergantung kepada
sifat Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu pun di atas muka bumi ini yang bergerak, kata Allah Taala. Tidak ada satu pun di atas muka bumi yang bergerak ini tanpa sebab. Apa sebab dia? Sifat Allah Taala. Bukan lagi kehendak, sifat dia. Ya, kita jadi kesimpulan daripada cerita ni, dah tahu dah dia bagi kita mau yang baik, mau yang tak baik. Thank you lah kat dia. Terima kasih kat dia. Jalan terima kasih banyak. Ada jalan bersedekah, ada jalan centua, ada jalan cenia, ada jalan beribadah, ada jalan cari ilmu, ada jalan beramal. Macam-macam jalan untuk menunjukkan kita terima kasih dengan Allah. Tak payahlah kita buat semua dah, buat sikit jadilah. Kau buat sikit jadilah. Ya? Dan satu lagi benda yang kita lupa. Jangan tunjuk orang. Ini ubek. Bila kita melakukan sesuatu jalan untuk berterima kasih dengan Allah Ta'ala, jangan tunjuk dengan orang. Rahsiakan diri, rahsiakan perbuatan tu. Rahsiakan perbuatan tu. Maka dia menjadi suatu bentuk saham atau pelaburan kita yang kekal. Apalah tak boleh tunjuk orang ustaz? Nilai tak ada. Nilai itu kurang. Sebab apa? Sebab di situ akan disolid dengan sifat sombong, sifat bangga dan sebagainya yang merosakkan kita. Cuba orang tak tahu. Ada rasa bangga? Tak ada. Tok je. Siapa lah bagi mas kat luar tu, ada nampak asa kotak tu teh. Lepas tu nak ambil je, letak RM1. Alah. Kan? Surau punya apa tu? Memang kena RM1. Tak apalah, nak kono tu macam mana kan? Bayarlah. Tapi kalau lagi cantik tak tu. Niatkan ini adalah duit surau, orang yang bersedekah, dan siapa saja yang ambil tu sedekah dapat daripada orang yang beri. Sebab nilainya RM1. Kalau satu RM10, nak yang collect kan. Ini RM1. Murah nak. Kok orang yang ambil tu bagi RM2, RM3 pun tak apa salah tu kan. Untuk surau. Baik. Jadi nak dokek dengan Allah Ta'ala ni, nak kona dia ni bayarannya mahal. Pengorbanan dia cukup tinggi. Ya, cukup tinggi. Tu pasal bila kita nak tahu hari bilah ni, ibadah dia tu tak sama macam kita dah. Kadang-kadang tak nampak pun dia beribadah. Tak nampak. Pemikiran dia dengan pemikiran kita tak sama. Dia takkan menyalahkan orang pekah. Itu sifat orang Arabilah. Kalau dah bercakap lagi tentang hal-hal pekah tu, bukan orang Arabilah tu dah. Dia contoh macam mana? Lepas sembahyang maghrib, kita sembahyang ba'adiyatan. Janji kan? Ada orang tak sembahyang. Disalah tu. Apa ni bondo yang Nabi buat kau tak buat ni. Sembahyanglah sunat.
Betul. Tapi orang hari bilah ni pemikiran dia lain. Baik, buat benda tu baik bukan tak baik, tapi dia lupa tu sunat. Kau tak buat pun tak berdosa. Tak buat pun tak berdosa. Malahan kalau kau orang semayang apa ba'diyatan. Ayat yang dia ni pula dia tak semayang, dia duduk. Allah, 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 Allah. Sama tak sunat Nabi dah cakap dah hampir perkara kau kena tumpukan. Buat salah satu Quran, solat, selawat, zikir. Kau tak boleh nak kau rasa malas nak sembahyang, kau zikir sama ya. Kau malas berzikir, kau mengaji sama ya. Kau malas mengaji, kau selawat sama ya. Apa yang nak digaduh kan? Kadang-kadang jadi entahlah. Ya. Sekarang ni saya tengok, sebab saya masuk dalam satu grup WhatsApp Allah, macam-macam Wahabi keluar, la ilaha illallah, untuk menjadi hamba Allah. WhatsApp tu banyaklah kata seluruh negara, Turki semua masuk. Malaysia yang paling ganih sekali. Malaysia ni sampai selawat pun tak boleh. Punyolah bangang orang Malaysia ni. Selawat tak boleh teh. Tuan-tuan tak pernah dengar cerita tak dekat mana ni yang meletup tu, apa gas meletup tu? Lebanon ke? Lebanon. Macam mana api tu padam? Bomba tak pakai air tu bang, gas selawat. Padam api gas tu. Sampai ke Malaysia selawat tak boleh. Wajah sah bangang. Ya. Jangan kita terpengaruh benda tu. Siapa yang terkena tu, yang Kek Pening tu, yang macam mamak tu, dia menggunakan kitab Daud Al-Fatani, menggunakan bab selawat ni. Yang dikhabar dia Daud Fatani tak boleh tu bukan macam yang dia khabar selawat tak boleh. Yang beragak-agak ni, bila kau beragak ni, kau menunjuk kebesaran Nabi kau menunjuk kebesaran siapa? Daripada 1 kilometer jalan kaki tu, dia ada cerita bisnes kau, cerita selawat Yang ni yang dipetikai kat Daud Fatani ni. Bukan selawat tu tak boleh. Masalah lah. Kita jangan ikut benda tu. Jangan. Tak faham tanya. Ni bertanya pun tak nak, macam dah faham benar semua. Ya. Berlainan dengan orang awam atau orang kebanyakan, kita lah tu ya. Maksudnya hamba Allah itu biasa yang belum sampai ke tingkat perasaan mereka, al-ma'rifah, yang telah menjadi sifat dan keadaan yang tetap. Mereka orang awam apabila berhajat kepada Allah, berhajatnya itu disebabkan apa tu? Pembekasan. Bokeh. Dari sebab kejadian dalam alam. Do gompo, do topan mu ingat ke Allah Ta'ala kan. Kalau tak ingat dah. Atau dengan kata lain, disebabkan dorongan sesuatu yang telah terjadi pada dirinya. Lantas dengan sebab inilah mereka berhajat kepada Allah. Tetapi apabila
unsur tekanan itu hilang, maka hilang pula lah pentingnya berhajat kepada Allah dalam batinnya. Batin, dia tekan ke batin. Zahir tak? Zahir orang anda cakap takdir Allah Ta'ala, takdir Allah Ta'ala, Allah Ta'ala yang nak, Allah. Itu mulut. Ternyata tidak mulut. Takdir Allah Ta'ala dah jadi macam mana kau tahu takdir Allah Ta'ala? Kau pun tak datang dulu, Allah Ta'ala tak bagi datang. Mana kau tahu Allah Ta'ala tak bagi? Tanya dia orang macam tu, tak payah jawab dah. Mana kau tahu? Kau rapat nak mau Tuhan kau? Dia kata orang kebiasaan orang awam tertakluk kepada beberapa perkara. Sama ada dalam ilmu atau dalam amal. Iaitu apa dia? Tingkatan. Bila dah mengaji ilmu tinggi, dia rasa tingkatan dia dah hebat, dah sampai kepada ma'rifah. Maka terhenti dia dekat situ. Dekat ilmu dia tu dia terhenti. Tak mahu dia kereta lagi dah. Itu penyakit tu. Awal-awal lah Nabi beritahu dah 1400 tahun mari Nabi dah beritahu ilmu itu hijab, ilmu itu hijab, ilmu itu hijab. Kenapa tak faham? Amal itu hijab. Apa maksud Bila dia kata ilmu itu hijab, bukan dia suruh kita jangan cari ilmu. Utulbul ilmi faridatu ala kulli muslim. Wajib tuntut. Tapi jangan kau gunakan ilmu itu untuk mendakwa Tuhan. Itu maksudnya. Makna akan jadi besok. Dia umil kiamah Allah Ta'ala tanya pasal kata, mana nak dan semayang dah? Bila Allah dan tak semayang, ya Allah dah. Dia dakwa Allah Ta'ala balik togah tak semayang tadi. Allah Ta'ala kata, ya kau semayang, tapi dia suruh kau semayang lillahi ta'ala. Kau semayang kerana apa? Dan suruh semayang lillahi ta'ala. Semayang tu untuk dan. Semayang yang kau buat itulah yang dia nak. Tak ada lain dah. Khuliqul jin wal ins illa liya'budun. Aku nak tu ya, bukan aku nak atur kau, tak ada. Supaya mudah aku membalikkan kebahagiaan itu kepada kau. Besok sampai ke dia buka kitab, pun tengok dulu semayang. Alhamdulillah semayang ke elok, ambil lah. Selesai. Ni semayang nak act. Ya, ni orang awam ni dah penyakit Bila dia taat kepada agama, dia rasa dia hebat. Ya, bila dia taat kepada agama, dia rasa hebat. Itu yang kadang-kadang perbuatan kita tu, kita kena selarikan dengan keadaan, kita selarikan dengan al-keliling. Macam kita COVID-19 lah. Besok dah PKPB kan. Maknanya kuliah tak ada. Yang ada boleh sembahyang jemaah je. Taat je lah, ikut je lah. Walaupun hati kita tak setuju. Walaupun kita tak setuju. Taat je. Kita ikut dia, tengok sampai mana. Sampai mana ni. Sampai mana kita nak ikut dengan COVID ni. Beragam dia ni kita nak ikut sampai bila. Dekat Bangladesh, dia tak peduli dia COVID tak COVID. Dia nak nunjukkan program dia kepada Perancis ni, dia keluar ramai-ramai berjuta-juta. Dekat India, dekat Palestin, dekat negara-negara Arab, tak ada peduli je dah. Sebab dia tahu COVID ni adalah ciptaan Allah. Sahih ciptaan Allah. Tak boleh kau nak nafikan dah. Kalau dah tahu itu ciptaan Allah, kenapa kita tak ramai-ramai minta dengan Allah? Ini harapkan Muhyiddin Yassin dia minta dalam TV. Ya Allah, hindarkanlah keluargaku
daripada bala bencana tu. Kita buatlah. Mari ada main tolak bala. Tuan Syekh Faiz ada. Buat tolak bala. Sekarang dah tak ada. Bukan tak ada, tak nak panggil. Panggillah majlis zikir. Panggil majlis zikir. Rabbi asir wala tu'asir ya karim. Baca ramai-ramai. Bukanlah Ta'ala tak dengar. Malaikat ni nak minta tolong. Kau tolong khabar Allah Ta'ala kan. Panih kadang tak ada hujan. Judu alaina judu. Judu alaina judu. Zikir. Baik majlis zikir. InsyaAllah. Ya, insyaAllah. Tak ada siapa nak buat, beritahu saya boleh panggil siapa yang boleh uruskan majlis zikir ni. Kan? Penuh dengan selawat majlis zikir tu. Selawat ni tuan-tuan, sedih dunia ni. Dunia ni sedih. Selawat ni. Bila kita buat selawat ni, menangis dunia ni. Simpati ke Allah Ta'ala. Apatah lagi kalau kita faham selawat ni. Ada selawat tu yang makna dia tu Masya Allah hebat ya. Bergogar aras. Allahumma salli wa sallim ala nurul anwar. Cahaya atas cahaya. Nabi ni cahaya atas cahaya. Nuril anwar wasiril asra. Rasio atas rasio. Nabi ni rasio atas rasio. Siapa dia ni? Dahlah dia itu cahaya atas cahaya, rasio atas rasio. Itu pasal orang dulu-dulu tuan kan. Orang alim ni, dia nak menyejukkan hati dia, nak mengamankan diri dia dengan selawat. Selawat ada macam-macam selawat atas muka bumi ni yang tuan pernah dengar. Itu semua adalah benda yang memujuk hati kita. Imam Ghazali rahimahullah ta'ala macam tu, dia pengarang kitab. Ditegur dek seorang anak murid tengah semayang nulis kitab, mengarang kitab tengah semayang. Berlari atas gunung minta taubat dengan Allah. Macam mana dia minta taubat? Dengan selawat. Begitu jugalah dengan yang lain-lain. Hamzah Al-Fansuri memujuk hati dia dengan syair-syair yang menunjukkan cantik puitis selawat. Mencari aku di dalam aku berada di dalam torang dah. Apa bondo dia cakap dia orang tua ni dah. Kita orang bodoh, tak faham. Ya? Ini semua jalan-jalan untuk kita mengenal Allah. Allah dah khabar dah. Banyak kali kita tafakkaru fi haqqillahi wa la tufakkiru fillah. Kau fikirkanlah tentang hak aku, jangan kau fikirkan tentang aku, kata Allah Ta'ala. Apa yang ada depan mata kau tu semua mendoketkan kau dengan aku, kata Allah Ta'ala. Jangan kau fikirlah tentang aku ni, hancur kau, kata. Hancur kau kalau kau fikirkan benda-benda tentang aku ni, kata. Sedangkan bukit tersinar lebur dengan nur aku. Apatah lagi kau ni, kata. Tak terayu kita dah, ya. Tak terayu kita dah. Jadi kita jaga elok-elok. Jaga elok-elok. Hak yang diberi di Allah Ta'ala kat kita tu jaga elok-elok. Amanah yang diberi tu jaga elok-elok. Diberi mata, jaga pandang benda yang betul. Jangan pandang benda tak betul. Kalau dah pandang benda tak betul, taubatlah. Walaupun dulu kalau kita duduk kan, duduk petang-petang tu minum teh tu ingat kita. Mari dan pandang ni ada rumah mengintai, mari dan pandang macam mana. Taubat cepat-cepat. Walaupun perkara yang telah lama berlaku, taubat cepat-cepat.
Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Selawat disambung dengan selawat, ya, supaya barakah. Contohnya orang awam apabila datang cabaran atasnya seperti sakit dan lain-lain, pada ketika itu barulah ia teringat kepada Allah, barulah ia berhajat kepada Allah. Itu perlu, merasa sangat perlu kepadanya. Gila sepita tu, tengok yang bergantung kaki tu semua sebab Allah takut tu. Maka bermohonlah ia kepada Allah dengan sangat, dengan khusyuk, dan betul-betul merendahkan dirinya lahir dan batin dalam segala hal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi apabila cubaan itu telah hilang sama sekali, lupalah ia kepada Allah, di mana perasaan keberhajatannya kepada Allah hanya tinggal dalam ilmu sahaja, tidak lagi menerkam dalam perasaannya dan penghayatannya. Inilah keadaan kebanyakan hamba-hamba Allah Ta'ala yang awam, di mana keadaan mereka itu pada hakikatnya tidak tepat dan tidak benar sebagai hamba Allah Ta'ala yang harus meyakini, merasakan dan melihat dengan mata hati kita, dan kerana kacamata ilmu bahawa kekuasaan Allah yang Maha Agung sentiasa berada dalam dirinya sepanjang waktu dan zaman, baik ketika ia sedang dalam menghadapi cubaan Allah maupun ketika ia dalam keadaan aman damai dan terpelihara dari sebuah aneka cubaan-cubaannya. Orang yang sadar Allah Ta'ala bersama dengan diri dia, ya, dia sentiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi orang awam yang kita ni, kita tak apik dah. Ya, kita rasa kita ni jauh benar dengan Allah. Sebenarnya Allah Ta'ala lebih hampir daripada urat marahmu, dia tu. Lebih hampir daripada urat semolih ni. Ya, itu dah dokek Allah Ta'ala dengan kita. Malu kita. Ya, jadi cara untuk kita mengatasi malu kita dengan taubatlah. Taubatlah. Ya. Pengalih kita supaya kita ni sentiasa ingat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, kadang-kadang kita sakit ni, kita redha dengan ajal kita. Allah, ya Allah sakit matikanlah dia. Betul tak? Redha. Tapi bila hilang sakit tu, mana pergi redha kita tu? Mana kebersediaan kita tentang mati tu? Saya teringat benda ni kawan kita lah, Cikgu Dolah lah. Sebelum dia pergi haji, dia duduk dengan saya berdua. Kau ajarlah dan sikit apa dia nak ajar kan? Kau dah tahu semua. Alah, lebih kurang lah. Saya kau bahas satu je. Kebanyakan orang nak pergi haji, nak pergi umrah ni buat ibadah kata. Ayolah kata. Tapi orang alim pergi haji, pergi umrah nak mati kawan. Ke hotel dia, ke tabung haji tu, hotel apa nama hotel dia tu? Dia telefon saya. Ustaz dah. First time dia panggil saya Ustaz. Sebelum dia tak pernah dia panggil Ustaz. Pula Aiden waktu terpakai oleh cakap kau ni. Pula Aiden pun dia nak mati lah. Lepek dia mati sen. Lepek dah. Bila sabut dia macam tu, dia orang alim. Sebab yang berhajat mati kat Mekah ni orang alim. Orang tak alim tak nak ada. Tu dah. Dia orang alim. Seorang tak tahu pun penyakit kan? Bini pun tak tahu pun penyakit tu. Dah meninggal baru dia tahu penyakit dia. Wallahu alam. Jadilah tu tuan-tuan, jadilah setakat tu dulu. Kita pun dah masuk isyak dah. Ada rezeki kita sambung dokek.
Tu pun tak tahu bila kan. Panas tak ada. Wallahu alam. Ada soalan? Betul tak? Yap. Nak tanya tentang bidah. Ha? Bidah perempuan. Okey. Katakanlah suami dia masuk jail 2 tahun kemudian, 3 tahun kemudian dia pun minta masalah. Berapa lama dah? Dia tak pernah bersama lah dalam jail dengan luar jail kan? Ha. Berapa dah? Sama. Sama kan? Sama. 3 bulan. Ya, 3 bulan suci. Sama. Dah yang kita tahu supaya nak confirm perempuan ni tak membawa ni. Macam mana? Tujuan iddah ni nak confirmkan supaya dia tidak membawa penyakit pada Ha, okey. Okey. dia dah confirm tak ada 3 tahun lagi Kita nampak confirm situ. Persetujuan ni macam mana? Dia sanggup cerai ke tak? tak fasah. Minta fasah. Minta tu yang kono tu. Iddah 3 bulan tu. Yang kono tu. Si suami tu tak nak lepaskan dia, walaupun hukum penjara 10 tahun, tak ada masalah. Dia minta sebab di penjara dan layak dia minta. Maka ketika itu hakim si suami tak nak lepaskan. Hakim yang melepaskan. Itu yang kono iddah tu. Itu yang kono. Dia lomeh tak mana-mana pergi masuk dalam sungai lomeh, tak jumpa-jumpa kan. Macam tu je. Hakim yang akan menjatuhkan fasah tu. Walaupun dah automatically dia memang dah jatuh talak. Tapi tidak ada yang itulah guna wali. Itu pasal kahwin ni berwali. Kau tak boleh kahwin macam tu je. Ditanggung dia iddah tu. Tu boleh macam cara tanya tu boleh macam ni jangan main. Tak tahu kan. Kita tahu yang dah sebab nak memastikan perempuan tu bersih kan. Ini memang dah bersih lama. Lagi soalan? Ni lama kita tak ada kuliah ni. Ya bang. Kalau saya katakan tadi para arif billah tidak akan bertengkar soal fikah kan. Jadi dalam keadaan waktu Maulidul Rasul ini para arif billah ni tak cuba pertahankan juga ke tentang Maulidul Rasul. Dia sini ya. Pandangan arif billah dengan pandangan orang awami ni berbeza. Contoh dia, apa yang terjadi ni pada orang awam adalah kesilapan manusia. Okey? Buat karikatur tentang Rasulullah, menghina Rasulullah kan. Dia memandang ini kesilapan atau error daripada manusia. Tapi orang arif billah memandang ini adalah anugerah daripada Allah. Takkan kau nak marah Allah Ta'ala balik? Ini peluang keemasan Allah Ta'ala bagi nak menunjukkan kasih sayang kita kepada dia. Dia banyak berdoa, dia banyak berselawat, dia banyak tu. Dekat Turki sekarang ni yang jenis yang joget berpusing-pusing tu tiap-tiap malam ni. Dia ahli sufi tu. Dia ahli sufi. Dia orang marah pun dia tak marah. Tak ada dah. Lembut dia cakap. Macam ada cerita seorang ulama di Syria, Damsyik. Dekat Damsyik ni ada satu tanah perkuburan, apa namanya, Bandan. Di situ tempat mana dikubumikan para ulama, syuhada, syahid, hafiz Quran dan sebagainya. Satu hari datang seorang perempuan minta penggali kubur tu gali kubur satu, dan perempuan tu balik. Kejap tu datanglah satu jenazah bersama dengan 2-3 lelaki, tak ramai.
nak masukkan jenazah dalam kubur tu, si penggali kubur ni sambut dia. Bila sambut dia masuk dalam kubur, kubur tu bertukar menjadi taman syurga. Dia nampak ada 2 orang berkuda datang, ambil jenazah tu bawa lagi. Pengsan gali kubur tu. Bangun. Dikojot dia, orang lain tak nampak, dia nampak ya. Dia simbah air bangun. Dia tutup lah. Dia cerita orang macam tak percaya lah. Kali kedua perempuan yang sama datang, minta gali kubur juga. Hari yang lain pun terjadi perkara yang sama. Maka dia kejar perempuan tu. Dia tanya, kau ni siapa? Siapa yang mati tu? Dia kata yang mati tu anak Adan, yang syahid, yang memperjuangkan bukan agama, dia memperjuangkan martabat Rasulullah. Dia memuliakan Rasulullah sehingga meletakkan nyawa dia sebagai sempadan. Dibunuh oleh Yahudi dia ni. Sebab satu ya, sebab dia menyeru nama Muhammad itu di tengah-tengah padang. Syahid dia. Maka si penggali kubur ni aribillah, dia mandang perkara ni lain daripada lain. Itu adalah satu anugerah daripada Allah Ta'ala, nak ajar dia, nak bagi tahu dia betapa mulia kerja memuliakan Rasulullah ni, yang dia tak buat selama ni. Itu pasal orang syariat ni dipandang dia lain. Macam saya, bagi saya lah, pandangan saya, bukanlah saya kata ni saya aribillah, bukan saya kata saya orang syariat. Macam ittifaq Rasulullah yang datang, saya cukup tak setuju. Saya cukup tak setuju. Cara diarak, cara dipersembah, cukup saya tak setuju. Satu kebenaran dia, satu kesucian dia. Kajian dia ni, berabut-abut pergi pegang, podang lah, rambut lah, apa semua. Mana kesucian dia, mana kemuliaan dia? Kan kau dah tahu dah, zaman dulu lagi dah disebut, setan pun tak boleh menyerupai dia, terbakar dah. Ada tak benda-benda tu menyerupai dia? Di mana letak akhlak kau? Tak kira lah orang nak cakap apa pun, tak kira lah. Ini pandangan saya, ini pegangan saya. Bukan saya tak nak tengok, bukan saya hina benda tu, saya tak sanggup. Diperkotak-katikkan. Sekarang ni, zaman sekarang ni dah bermula dah. Bagaimana orang alim tak sanggup masuk Masjid Nabawi. Bukan dia nak tinggalkan Nabi, dia malu dengan Nabi. Apa yang jadi sekarang, dia malu, dia tak nak menghadap dengan Nabi tu. Dan nak balik kamu, dia pergi ngadap. Siapa ada joki sekarang ni pergi, kita tengoklah program kat luar tu lah duduk berlungguk. Dah elok duduk 1 hari 5 hari, nak balik, nak pergi Mekah kan, baru dia pergi jumpa Nabi. Ziarah widak. Pergi tengok, itu yang boleh naik. Dia pandang kubah Rasulullah di lambai. Itu yang merung tu. Kita tahu nak buat macam tu. Kubah Rasulullah tu pun cukup dah membuatkan dia malu dengan Nabi. Ya Allah, jahat hati kita ni sebenarnya. Kena bersih ni elok. Bersihlah. Bersih ni elok ya. Banyak-banyaklah selawat. Macam Cik Mat ni selalu ni dalam kereta dia buka selawat. Elok tu, alhamdulillah tu.
Dia melembutkan hati kita, membersihkan jiwa kita. Apatah lagi kalau kita faham apa yang kita sebut. Satu lagi saya nak tanya dengan tuan-tuan. Ya, tuan-tuan tak nak tanya saya nak tanya tuan-tuan. Kenapa kita rajin selawat? Kenapa kita ni mudah bona selawat tapi susah nak bagi salam? Sebab kerja selawat ni kerja siapa? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ni kerja Allah Taala, kerja malaikat. Selawat tu pasal senang mulut kita berselawat. Tapi yang penting ujung tu, ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wasallim. Orang beriman ini bukan sekadar puji tapi bagi salam. Apakah syarat salam? Berhadapan. Sini dengan Cik Mat lah. Assalamualaikum Cik Mat, macam tu. Kita dengan Nabi macam tu. Macam mana kita nak hadirkan Nabi depan kita? Macam mana kita nak hadirkan Nabi depan kita supaya salam kita tu berjawab? Nabi cakap barang siapa yang bagi salam aku jawab tak? Ada tak? Ada tak hadis tak? Kita sedar tak salam kita dijawab? Tapi masalah sekarang kita tak dengar. Macam mana kita nak dengar? Ilmu. Cari ilmu tu. Belajar. Ya. Yang tu yang kita tak ada. Jadi kuatlah semangat tuan. Kuatlah semangat ya. Kita tak lama lagi dah. Tak lama dah Cik Mat. Nak mati dah ni. Tak lama lagi dah. Jangan ingat 10 tahun tu lama dah. Tak ada dah. Kita menunggu masa untuk bermanja dengan cucu-cucu kita. Allah menadah tangan dia Cina dengan Nabi, amillah manja dengan aku tu. Kita hadap besok tuan. Ya. Inilah benda yang kita hadap besok. Kematian. Wallahu alam. Ada soalan lagi? Tak ada ya? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma qul haqqut tiba'ah wa lana batin wa dhunna ajtinabah ya Rasulullah. Naqul hilatuna wa anta wasilatuna 'asyan syarrin basatillah. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضلك يا الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم